Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Al-Faris Jumurin. Memulakan imbasan peristiwa sepanjang minggu, Gabungan Parti Sarawak GPS akan bertanding di kesemua 31 kerusi Parlimen di Sarawak dalam pilihan raya umum ke-15 PRU 15 akan datang. Pengerusinya Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, ini berlandaskan kepada satu perjuangan iaitu Sarawak diutamakan. Jelas beliau, untuk itu GPS akan mengeluarkan manifesto sendiri dan juga merupakan pertama kali bertanding atas nama sendiri. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Kepimpinan Tertinggi GPS di Ibu Pejabat PBB pada Selasa. Tambah Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari lagi, GPS juga telah mengesahkan kedudukan parti di setiap kawasan parlimen yang ditandingi. Imbasan seterusnya, program LAN Berambih Anak Sarawak 2022 yang membuat kemunculan semula selepas 2 tahun ditunda akibat penularan pandemik COVID-19 telah berlangsung di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia MyTech di Kuala Lumpur pada Sabtu lepas dengan kehadiran lebih 6,000 warga Sarawak di Semenanjung Malaysia. Ia merupakan platform untuk mengeratkan perpaduan dan kesatuan dalam kalangan anak-anak Sarawak yang terdiri daripada pelbagai lapisan latar belakang yang berada di Semenanjung Malaysia. Pengisian program diadakan Pameran Pelan Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 dan Sarawak Dialog PCDS 2030. Selain itu, diadakan juga sesi Town Hall bersama Premier Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg merupakan acara tumpuan pada program LAN Berambih Anak Sarawak. Balik ke imbasan berikutnya. Kerajaan Sarawak mengesahkan sudah menerima pelaburan sebanyak 600 juta US dollar daripada syarikat yang berpangkalan di Jepun. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, syarikat gergasi berkenaan memberi komitmen untuk mengembangkan kemudahan ferroalloys dan juga ferrosilikon di Taman Perindustrian Samalaju di Bintulu. Menurutnya, ia akan menjadi kemudahan peleburan ferroalloys dan ferrosilikon yang pertama seumpamanya di Malaysia. Beliau berkata demikian dalam sesi Town Hall bersama Yang Amat Berhormat Premier Sarawak sempena program LAN Berambih Anak Sarawak 2022 di Pusat Perdagangan dan Pameran Antarabangsa Malaysia MyTech di Kuala Lumpur pada petang Sabtu. Premier Sarawak menambah antara syarikat lain yang memberi komitmen pelaburan berkenaan adalah syarikat Sumitomo. Seterusnya, sumber tenaga boleh diperbaharui seperti air adalah salah satu langkah alternatif yang digunakan bagi menghadapi fenomena perubahan iklim. Sehubungan itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi sedang dalam perancangan untuk menubuhkan sebuah entiti air untuk Sarawak iaitu Lembaga Air Negeri. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan The Borneo International Water and Wastewater Exhibition and Conference BWEC 2022 di Kuching pada Selasa. Premier Sarawak menambah, kementerian juga akan menggabungkan 4 agensi bekalan air sedia ada iaitu Lembaga Air Kuching, Lembaga Air Sibu, Laku Management Sendirian Berhad dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAL. Selanjutnya, pindaan Perlembagaan Undi 18 memerlukan penekanan kepada pengundi muda khususnya pelajar Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA maupun Institusi Pendidikan Swasta IPTS bagi menentukan hala tuju masa depan negara. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidul secara peribadi menyatakan bahawa setiap institusi pendidikan tinggi IPT boleh dijadikan sebagai pusat mengundi. Menurut beliau, ia bagi memudahkan mahasiswa dan mahasiswi terlibat dalam proses pengundian pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Beliau berkata demikian dalam temu bual khas di TV Sarawak di Kuching pada Isnin. Imbasan terakhir bagi minggu ini, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS telah berjaya menarik penyertaan 316 wanita dengan berpakaian Cheongsam dalam perarakan yang diadakan di Taman Palmarium MBKS pada Sabtu. Perarakan tersebut turut dihadiri pelbagai lapisan masyarakat dan dimeriahkan dengan kepelbagaian etnik dengan memperagakan pakaian tradisi masing-masing. Berucap ringkas ketika menyempurnakan majlis perasmian perarakan tersebut, Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng berkata perarakan julung kalinya diadakan itu juga berhasil memahat nama dalam The Malaysia Book of Records, menerusi rekod berpakaian Cheongsam terbanyak wanita dalam satu acara. Jelasnya acara Portrait of Cheongsam, Timeless Elegance and Legacy, anjuran Persekutuan Persatuan Wanita Cina Sarawak itu adalah untuk mempromosikan Bandaraya Kuching dan juga keunikan tradisi pakaian kaum Cina. Saya Al-Faris Jumurin, teruskan kesetiaan bersama kami.